suha wuqu'un bin hina'in. Rokok iaitu membongkokkan badan sehingga dua telapak tangan, bukan jari-jari tangan, dapat mencapai pada lutut. Ini kita bicara tentang rokok. Rokok ni dia masuk dalam bahagian rukun fi'li. Rukun sembahyang tu dia ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun sembahyang berkenaan dengan hati. Misalnya niat dan hati. Rukun qauli, rukun berhubungan dengan bacaan. Baca Al-Fatihah tu kan. Baca tahiyat akhir tu, baca selawat tu, rukun qauli dia panggil. Rokok ni rukun fi'li, maknanya perbuatan kita rokok. Jadi bila kata rokok tu perbuatan kita, banyak orang-orang kita kan, bila dia rokok, maksud rokok tu maknanya sekurang-kurang rokok. Tengok ya, sekurang rokok, sehabis-habis kurang rokok, dipanggil aqallur rukuk, rokok ya. Kita rokok itu, rokok tu ni tak ada rokok lagi ni, nak pergi ke rokok sampai tapak tangan ni boleh pegang lutut kita ni, itulah sehabis-habis kurang rokok. Kalau rokok setakat ni tak jadi. Jadi khabar dia. Kita rokok kita dah semula midah Rabbana tahab, kita pun rokok. Tu rokok. Ni tak rokok lagi, dok lagi. Baru nak rokok. Sampai tangan ni kita pegang pada lutut kita dengan tapak tangan ni, baru nama kita rokok. Sehabis-habis rokok begini nak. Kaki kita berdiri betul ni. Kaki kita daripada ujung kaki sampai apa ni lutut kita ni berdiri cacang tu, kita rokok. Allahu Akbar. Ni sehabis-habis kau rokok. Kalau gitu rokok tak jadi. Sekadar tangan sampai sini. Yang semolek-molek rokoknya ialah macam papas keping. Allah, apa sepi. Muka kita, dahi kita ni, muka kita jatuh memandang ke tempat sujud kita. Macam papas keping gitu. Begitu, begini. Gini, ini kepala kita, ini punggung kita, ini kaki kita. Itulah rokok yang paling baik sekali. Itu maksud dia. Maka perbuatan rokok kita ni gini ke ataupun macam sekepi papang, straight line. Perbuatan rokok kita tu sama ada rokok yang paling kurang atau rokok yang paling sempurna macam papas keping itu, namanya hukum fi'li, perbuatan sembahyang. Bila kita kata perbuatan sembahyang, kita rokok kan? Ya, kita rokok, perbuatan sembahyang kita rokok tu. Janganlah kita sekali-kali kita rokok tu, kita ingat kita rokok, ingat kita. Tak molek, tak beradab dengan Tuhan. Tak molek je. Sebab rokok tu, kerja rokok kita ni ialah nak hormat pada Allah Ta'ala. Berapa ingat kita rokok? Rokoklah kita ni ingat Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal Azim. Nak tambah sikit sunat wa bihamdi. Jadi makna di sini, kerja tubuh kita ialah rokok. Kerja hati kita hormat pada Allah. Comel lalu rokok kita.
Itulah cara kita ibadat biar sampai ke Tuhan. Ni kalau kita rokok, Allahu Akbar. Ingat kita rokok. Ingat kita rokok betul lah. Ingat siapa, hormat siapa, tunduk siapa, pada Allah. Jadi rokok tu sebagai lambang aja. Bergerak body kita kerana apa? Kerana kita nak merendahkan diri kepada Allah. Barulah sampai peringkat kerja rokok tu sempurna dalam hati kita, hormat pada Allah, ta'zim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, semayang kita jadi kurang sokmo. Tak kemas sokmo, longgar sokmo. Itu cara dia. Agak faham tu? Jadi rokok lah. Tapi kerja rokok tu untuk apa tu? Untuk kita menzahirkan emosi kita, menzahirkan hati kita, nak menunjukkan nada kita hormat pada Allah, tawaduk pada Allah, khusyuk pada Allah, ihtiram hormat pada Allah. Itu dia nak. Barulah rokok tu ada makna. Musabalah pula bila tu rokok tu kita baca ungkapan Subhanarabbiyal azim, Maha suci Tuhan yang Maha Agung, Maha suci Tuhan yang Maha Besar. Makna Maha suci Tuhan yang Maha Besar tu maknanya kita menyatakan kita rokok tu ialah kita hormat pada Allah, khusyuk pada Allah, tunduk pada Allah dengan perkataan Maha suci Allah yang Maha Besar. Maha suci apa tu? Tuhan tu sifat dia sempurna. Hak Tuhan. Hak kita pula, kita dengan Tuhan tu bersih. Tuhan tu. Ingat ke dia, bersih hati kita. Hati kita tidak ada buruk sangka dengan dia. Tu. Itu makna tasbih. Hati kita nak dapat rahmat daripada dia. Gitu dia. Hati kita tidak ada buruk sangka dengan dia. Hati kita tak putus asa dengan dia tu. Tuhan tu molek dengan kita tu. Dia tu nikmat, molek. Dia tu balik, molek, sabar, rasa reda buat tangan dia tu kerana kita hamba dia. Itulah kerja kita rokok Tuhan, melambangkan kita tawaduk dengan dia. Itu perjalanan hati kita, perjalanan body kita rokok lah. Hati kita ada konsep ingat pada Allah, kebesaran dia, kita hamba dia, kita hormat pada dia, dan kita serah diri pada dia. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Itu makna dia. Itu kita nak. Jadi semayang kita tu, kita kena buat dalam bentuk kerja hati. Kerja anggota, kerja hati. Kerja luar, kerja zahir ini. Itu yang kita nak tu. Apa tahu lagi, bila kita rokok, kita i'tidal. I'tidal pun kita rasa kita berdiri hormat pada Tuhan juga. Tu sujud pula sekali lagi, sujud tu Allahu Akbar. Itu paling mesra kita dengan Allah. Kerana kita sanggup letak dari kita atas tanah, letak dari kita atas kapek, tangan letak atas kapek, dahi letak atas kapek, dulu tu atas kapek, kaki letak atas kapek tu, dilepak buat jari kita sujud kepada Allah. Jadi ada proses bangun, hormat ke dia, rokok, hormat dia, sujud, sangat hormat pada Allah, tawaduk pada Allah. Itu kerja hati. Kerja anggota buatlah. Tapi ingat kita rokoklah kita. Ingat pada Allah, itu adalah kita. Benar doa, sujudlah kita, khusyuk pada Allah. Itu dia. Dah bising dah. Dah apa? Itu cara dia. Itu dia. Itu dia. Itu rokok. Yakni rokok itu iaitu membongkokkan badan sehingga dua tapak tangan, bukan jari-jari ni, dua tapak tangan ni letak atas kepala lutut. Kalau kita ambil jari letak kepala lutut tak jadi. Letak ni. Letak kepala lutut tu.
masa rokok tu. Berarti tidak cukup meletakkan pucuk jari, ujung jari ya. Tak mada tidak sah, tak memadai. Tidak cukup meletakkan pucuk jari, ujung jari itu. Kita tidak tepuk tangan, letak ujung jari je atas dulu tu tadi, tak mada tu. Sebagai dimaksudkan meletakkan tepuk tangan. Kita letak jari atas ni. Kononnya kita kata tepuk tangan. Bukan tepuk tangan suku. Ni nak buka ujung jari, tepuk tangan. Jadi kemah sini. Barulah jadi kira rokok sebenar. Tu. Tu jelas tu. Inda i'tidalik, ketika i'tidal begitu juga. Seperti itulah. Bila mengaukkan badan yang wajar, maknanya bila kita rokok, ketika kita letak tangan itu, nisbahnya kalau kita tu ada anggota yang sihat. Kalau tangan kita pendek, tak sampai ke lutut ni, maknanya kita akan anggap orang sajalah. Kalau tak tangan kan, dia nak rokok mana, dia betul saja dia. Ni tak rokok lah ni. Dia ke tangan, dah tak ada tangan tu, tak apalah, dia maafkanlah mana. Tu cara dia. Ini sebab orang yang wajar anggota dia sihat, orang tangan panjang, sesuai meletak atas pelutut tu. Hadza, inilah, kata dia. Ini apa tu? Demikianlah. Inilah apa tu? Mana suka kau rokok? Suka rokok ni. Inilah suka kau rokok. Kalau gini tak jadi. Gini tak jadi. Gini jadi. Kau bagus sekali. Macam slik gitu. Papas kepingnya ni papang. Belakang kita begini dulu. Ini kita punya belakang, ini kita punya kepala. Gitu. Ini kepala kita. Ini punggung. Ini paling baik. Wa sunnah fi ruku'i taswiyatu zuhrin wa unukin bi ayyamuddaha hatta yasira kasafihah al-wahidah litiba. Sunnah waktu rokok, ni sunnah ni, meratakan punggung dengan duduk dengan apa ni? Duduk apa ni, tekak. Dengan kuduk tekak. Unukin tu maknanya ni kata daripada tekak sampai ke punggung dia kata gini. Jangan tunduk gitu kepala. Itu kata. Mata tengok tempat sujud. Walhasil dia punya rokok yang baik, dia mendatar gitu, mendatar tengok tempat sujud. Itulah melambangkan kita khusyuk betul-betul tu. Bukan kita dah tu. Bukan kita dah tu, hati kita. Kepada siapa tu? Hormat, ta'zim, khusyuk, tawaduk, menghina diri kerana Allah yang Maha Besar. Itu dia. Ini semua sekali perjalanan kerohanian, perjalanan hati kita. Sunat rokok meratakan punggung dengan kuduk maknanya tekuk. Dengan cara menarik ruas-ruas persendirian. Demikianlah rupa sehingga menjadi seperti sehelai lemborang sebagai itibak. Sebagai kesahihan ni maknanya seperti macam kertas keping gitu. Panjang tu. Duduk gini rokok kita. Rokok. Lepas tu sujud. Itu dia. Itu molek sekali tu. Itu molek tu. Ini orang tak sakit pinggang. Orang sakit pinggang tak apalah. Orang sakit pinggang. Orang normal kan. Itu dia. Litibak
sebagai ikut Nabi. Sebagai ikut Nabi, ittiba' ikut Nabi. Ittiba' bahasa Arab makna dia li amri muttaba'in. Ittiba' li amri muttaba' kerana perintah ikut dia. Perintah ikut dia. Sunat je. Memegang dua lutut yang dalam keadaan tegak. Pegang dua lutut. Pegang lutut pegang gitu. Jadi jangan kita rakaat lutut kita dak berdiri, hak molek, kita rakaat Allahu akbar. Diri rakaat. Diri rakaat lutut kita molek Allah. Contoh rakaat lutut tak berdiri Allahu akbar. Boleh tak? Boleh pada orang sakit tau. Orang normal ni, orang sihat tadi dia kata kena buat secara ittiba' ikut Nabi lah. Kenapa tu? Ikut Nabi. Tu dia. Biasanya orang yang buat begini lutut dia lagi Allah. Gitu. Biasanya orang garuk. Pasal lutut. Tak apa lah. Dimaafkan. Tu dia. Ikut Nabi, kaki kita dengan tu tegak tu. Ni, molek ada ni. Yang bila lutut sampai kaki tu Allah. Molek ada cacar kaki kita tu. Tubuh kita memang kena rokok lah. Tu dia. Dan dua tapak tangan yang terbuka dan jari-jari yang merenggang antara satu sama lain secukupnya. Jadi bila kita letak tangan kita ni atas lutut, jarinya rapat, bukakan jari tu. Anak jari. Jangan kemas gitu je. Buka. Sama nilai itu antara satu jari itu biar terbuka secukupnya maknanya sepadan dengan dia maknanya. Jangan kita juga gitu. Itu bukan kerja itu, bukan kerja sembahyang tu. Kemudian seterusnya dia kata membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ya. Membaca Maha suci Tuhanku, Maha agung dan dengan kepujiannya sebagai ittiba' Rasul, kerana ikut Nabi SAW. Jadi subhana rabbal azim wa bihamdih ni diterjemah sini Maha suci Tuhanku, Maha agung dan dengan pujinya. Faham molek? Faham molek deh? Tempat begini orang ngaji kitab kena berguru. Kalau tak berguru tak jadi benda gini. Dia kata sini bila kita rakaat kita kata subhanallahil a'la wa bihamdi, subhanal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan, yang maha tinggi dan dengan pujian Tuhan. Dia disebab pujian tu. Jadi kita khabar Tuhan tu maha azim, maha tinggi, maha agung, kita khabar. Mengapa kita dikhabar sini kita beritahu Tuhan maha tinggi? Kalau kita beritahu nanti kita ni dalam lisan kita kata subhanal azim, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Dan kepujian tu hak Tuhan. Tak tahu. Maksud dia ni bukan kita royak Tuhan tu, kita nak royak Tuhan tu maha suci, maha agung, maha terpuji, bukan hak tu. Kita nak khabar yang kita ni yang kita ni apa? Yang kita ni, hati kita ni dengan Tuhan tu ada tasbih. Dengan Tuhan tu bersih hati kita dengan Tuhan.
Itu dia panggil biar jadi hati kita tu masa subhanal azim itu kita bersih dengan Allah. Maksud Allah tu hati kita bersih dengan Allah, tak tekih dengan Allah, tak bersaka dengan Allah, tak putus apa asa dengan Allah. Biar hati kita masuk dengan Tuhan tu hati bersih dengan Allah, molek dengan Allah, tak tekih dengan Allah, tak busuh dengan Allah, tenang dengan Allah. Itu dia kita tindak. Itu dari segi jadi tasbih tu kepada kita hati ni biar jadi macam mana? Subhanallah, Maha suci, aku maha suci, aku maha suci kepada Tuhanku. Aku maha suci padamu ya Allah. Aku baik sangka denganmu ya Allah. Aku bergantung padamu ya Allah. Maksud kita maha suci ni sikit benda pun tak pengaruh hati kita, nak tekih dengan Tuhan, nak kelahi dengan Tuhan, tidak ada. Maknanya kalau kita sakit sekali pun terus semayang tu, kalau kita ada penyakit, belum semayang kita ada sakit, bila kata okay, subhanallahil a'la wa bihamdi, dia sakit tu, biar sakit pun tak apa, meskipun aku sakit, meskipun kita sakit, kita berasa kita tetap juga baik sangka dengan Allah. Agak faham lah tu. Kalau tak faham tu mungkin bahasa saya payah sikit nak jawab, nak rasa. Maknanya masa kita sakit tu ramai tak semayang, kita semayang lah. Jadi pada masa kita baca subhanallahil a'la tu, subhanal azim tu kan, tak tu maksud Allah, mana hati kita bersih dengan Allah. Walau sakit sekalipun tak terasa kita berasa nak marah ke Tuhan, tak berasa hati kita teki dengan Tuhan, tak berasa kita nak protes Tuhan. Kalau dia kita sakit tu, barulah hati kita maknanya kita batas sebih pada Allah Ta'ala. Buruk sangka tak ada, rajul negatif pun tak ada, yang adanya baik sangka dengan Tuhan. Itu mana tasbih. Kadang sakit tu setengah orang tu dia kata gini, Allah bapanya aku sakit ni, orang lain tak begitu sakit. Itu orang tekih dengan Tuhan. Itu buruk sangka dengan Tuhan. Dia begitu sakit, jangan lawang dia, jangan iktirak dia, kerana dia tu Tuhan kita. Dia beri kita makan lah mudah, dia beri kita hidup lah mudah. Demam sehari dua hari je tak tekih dengan dia, nak lawang dia. Bersihkan hati kita. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, aku tidak tekih denganmu ya Allah, bersih hati kamu dengan Allah, tak bersangka denganmu. Itu pun subhanallah. Boleh faham tu? Tak tahulah, anda rasa gitu dah. Kalau boleh faham tu. Ayah kita marah kita, blebel kita, sabar kita, ingat tak berasa nak apa nak you, tak berasa nak protes Tuhan dia kepada ayah kita, tak berasa nak dundang dengan ayah kita, mau kita, pasal banyak jasa dia kita tu, dia boleh kita macam mana. Kita Tuhan beli kita banyak, Rabbil Alamin tu, Tuhan beli kita tu, Rabbil Alamin tu. Jadi kalau sakit sekali pun kita sembahyang, bila sampai pekat subhanallahil azim, tenang hati, maha suci mula. Aku tak tekih denganmu ya Allah, aku tak putus asa denganmu ya Allah, aku harap dapat rahmat daripada ya Allah, aku tak ada perjudih denganmu ya Allah, perjudih negatif mana. Aku baik sangka denganmu ya Allah, turun nikmat aku dia, sakit aku redha. Itu subhanallah nama dia. Mana buat Tuhan atas kita tu, hak molek, hak unduh tu, molek belaka mana. Itu subhanallah, bersih belaka Tuhan buat tu. Yang cerca ke Tuhan, yang iktirak pada Tuhan, yang protes pada Tuhan, kerana kita hamba dia. Itu berada dalam subhanallahil a'la, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Baca 11 kali kalau semasa diri, subhanallahil azim. Hati kau lega, tasbih sebasa. Itu dia perjalanan hati dalam semayang kita. Itu subhanallahil azim tu. Kalau boleh macam tu kan, sedap semayang. Sebab itu Nabi kita kalau dekat dengan semayang tu dia berseberat.
Kalau tuan tanya anak, tuan-tuan tanya anak, berasa berat mana ustaz? Orang Nabi tu, Nabi bimbang takut dia semayang tu lupa kepada Allah. Nabi takut. Sebab tu sebelum dia semayang tu dia kata dah, arihna bisolah, alangkah rehatnya aku bila aku semayang. Tu. Minta Tuhan beri hati rehat dalam semayang. Semayang dah, Allah rehat lalu hati dia. Nak ajar kita rehat hati tu dah semayang. Ingat pada Tuhan, rehat hati kita. Itu dia psikologi ibadat solat yang Tuhan ajar pada kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah dirahmat kita, kasih sayang pada kita di dunia akhirat. Atau dunia boleh berlaku orang kafir boleh rahmat juga, akhirat dia tak boleh, kita boleh. Itu rahmat kita. Itu cara dia. Itu dia. Wa aqallu tasbih fihi, tasbih dari rakaat subhanallah tu, sujud dan sujud subhanallah a'la tu paling tidak dibaca 1 kali dalam masa rakaat. Allahu akbar, subhanallahil azim. Wa bihamdih tu sunat je. Kalau nak ambil tepat, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Maksudmu ya Allah, aku bersih denganmu ya Allah, tak ada pujudi aku denganmu ya Allah, tak tekih hati denganmu ya Allah, aku redha denganmu ya Allah, aku rakaatkan denganmu ya Allah. Itu dia, hati tenang lalu. Sujud subhanallah a'la pula, maksudnya Tuhan yang tinggi, kita rendah kan, mutabak kita rendah, dia tinggi mutabak dia, mutabak sifat dia tinggi. Subhanallah a'la, subhanallah a'la. Maka terpesonalah otak kita, fakulti menda kita, fakulti hati kita, mudah kita dapat menangkap Allah Ta'ala tu, dapat jazbah tarik Allah Ta'ala. Subhanallah a'la, subhanallah, mudah hati kita, fakulti otak kita, keupayaan power otak kita ni, menda kita, keupayaan fakulti hati kita mudah menangkap Tuhan. Bila itu sujud, mudah dapat dekat. Subhanallah a'la, maksudnya Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi. Subhanallah. Itu dia. Allahumma sajatu ya Allah, aku sujud ni kerana-Mu, wa bika amantu, aku aman denganmu, wa bika aslamtu, aku sahdi diriku padamu. Masa sujud tu. Itu dia. Jadi tasbih ni fadilat dia banyak sangatlah maknanya. Pertama, dia ada 2 dimensi, 2 segi, 2 angle. Pertama, mendongak meninggi, meningkat. Maknanya hati kita naik Tuhan, kita bayangkan, kita bentuk, kita rupakan hati kita tu Tuhan kita maha suci sifat-sifatnya, maha suci nama-namanya, maha suci apa-apaannya, maha suci akan diri dia Tuhan, maha suci, bersih, tak ada kekurangan apa. Itu kita Tuhan dengan Tuhan. Dengan diri kita pula, diri kita ni maha suci dengan Allah, diri kita ni tuluh dengan Allah, hati kita ni transparent dengan Allah, hati kita ni baik sangka dengan Allah, hati kita lembut hati dengan Allah, hati kita menanggung rahmat Allah, hati kita tak ada apa-apa iktiraf, protes pada Allah. Itu tasbih kita kepada Allah. Itu surah Al-A'la tu. Itulah pelajaran semayang dari segi ilmu psikologi rohaniah solat kita. Jadi baru semayang kita jadi satisfied, hati kita jadi comfortable, berasa bahagia hati kita, berasa lega hati kita, berasa mesra hati kita, jadi jera hati kita dengan Allah Ta'ala tu. Dan nak sujud tu kau lama sikit. Apa yang kita buat pada hari ni dari segi aspek fiqh, kita nak gabungkan fiqh dengan tasawuf baru jadi molek. Fiqh tu ibarat luar je, tasawuf ibarat dalam saja. Campur antara dia, outside inside. Kalau dalam, kalau luar buat satu. Jadi kita gated, sepadu, barulah jadi molek ibadat kita. Kalau tidak, mendatang sokmo, ingat sini sokmo, biar bertika naik. Itu dia.
Wa qalu tasbih dalam rakaat itu sujud paling tidak baca sekali saja subhanallahil azim. Masa kita rakaat biar ada makna. Subhanallahil azim. Hati kita bersih dengan Allah. Ingatnya yang lain dah, yang dia je bersih dengan Allah. Warok hati kita tu bersih, hati kita tunduk, hati kita cerah, hati kita jernih, hati kita terang, hati kita nyata, hati kita dengan dia termolek. Tak ada persangka. Kita masa kita sujud gitu lah. Subhanallahil a'la, maksud cerita yang maha agung. Aku hina, aku hamba. Aku di bawah, kamu di atas. Kami ni sebagai hamba, engkau sebagai ketuhanan. Hubungan hamba dan Tuhan memang rapat. Itu cara dia. Barulah hati kita berasa dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita jauh dengan dia. Semayang. Tapi tak mendekati Tuhan. Kita nak mendekati Tuhan Allah tu. Macam kita tengok buah rambutan atau buah durian. Kita mendekati buah durian tadi nak apa, bukan nak kulit tu tajam tu. Nak isi. Buah datang wangi. Kita sebut Allah tu nak apa? Nak bunyi tu dah. Allah tu mana? Hati kita masih mesra dengan dia. Celera dengan dia. Tu nak isinya. Jadi sebenarnya kita diisi dengan zikrullah. Diisi hati kita merah pada Allah. Diisi hati kita berasa kasih dengan Allah. Diisi hati kita lembut dengan Allah dan hormat pada Allah. Itu isi sembahyang. Itu dia. Wa aktsaruhu 11 dan paling panjang ialah 11 kali. Ini kalau kita seorang diri 11 kali ni. Kalau kita jadi imam cukup 3 kali je. Jadi imam dia ingat jangan 11 kali ni. 3 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. Tapi buat 3 kali tu biar ada makna lah. Bila sujud, Allahumma laka sajadtu. Allah, aku sujud ni kerana engkau. Wabika amantu, aku berasa aman dengan engkau. Tenang hati. Walaka assalam tu, aku serah diri kepadamu. Redha mana denganmu. Itu makna dia tu. Itu makna dia tu. Barulah hati kita berasa harmoni dengan dia. Hati kita ada seni. Ada seni bukan seni kerana semayang, bukan seni kerana rakaat, seni kerana Allah. Nampak tu? Hati kita berasa halus, seni, bersih kerana Allah. Itu namanya ikhlas, tak campur lain dah. Seni tu kerana Allah, ikhlas kerana Allah, tak campur lain dah. Itu dia. Kita tapis dah semayang kita tu kerana Allah. Tu kita tapis. Hak mana nak seni kerana Allah. Nikmat semayang tu kerana Allah kita dapat. Itu dia. Wa yazidu man marra nadban. Orang salah tersebut itu di atas munfarid, awas masing-masing diri, dan imam jemaah mahsurah. Imam sembahyang jemaah mahsurin. Ingat, orang sembahyang seorang diri, dia boleh tambah doa ini. Doa panjang ni. Allahumma laka raka'tu bika amantu wa laka aslamtu khashya'an laka sami wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqala bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Ini kalau sembahyang seorang diri munfarid. Kena baca panjang, sunat bukan wajib. Atau imam jemaah yang mahsurin, imam jemaah mahsurin, imam jemaah yang terbatas bilangan. Maknanya orang semayang di masjid kita orang tula, terbatas. Kampung kita katakanlah orang semayang tu ada 20 orang lah. Boleh baca doa panjang ni. Kalau masjid ni tak boleh. Pasal orang tak terkira. Orang musafir mari, orang nak beraya mari, orang tidur nak semayang ramai. Kena baca pendek-pendek. Mahsuri ni maknanya imam yang mengendalikan semua jemaah yang bilangannya boleh bilang. Terbatas bilangannya. Tak ramai lah ni, boleh baca doa panjang sikit. Itu maksud. Tulislah sikit, makna maksud ni adalah bilangan yang terbatas. Tak ramai lah dia. Seperti masjid yang kecil-kecil surah-surah tu, imam boleh baca panjang sikit. Pasal orang tak ramai. Dan dia tahu dah, di situ orang tu tak ada mana.
Jarang-jarang ada orang tu. Orang muda-muda saja gagah saja. Boleh baca panjang. Itu Masudin. Sunat menambahkan dengan itu dia, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, kerana Kau saya raka', dengan Kau kami aman selamat, dengan Kau kami sudi. Khusyuk ku bagi Engkau, pendengar aku, penglihatan aku, otak aku, tulang aku, aurat aku, rambut aku dan sebagainya dah tetapkan tapak kaki aku, maknanya tetapkan tubuh kita ni adalah kerana hendak menghormati Allah. Habis muka 144. Wa yusannu fihi wa fi sujud. Dan sunat dibacakan pada waktu rakaat dan sujud tu, subhanakallah wa bihamdik Allahumma ighfirli. Sunat tu. Masa sujud tu, masa rakaat tu, kita baca tambah si Allahumma subhanakallahumma wa bihamdik, ataupun Allahumma ighfirli, pendek aja. Masa kau sujud tu tiba-tiba lagi Allahumma ighfirli, walakal aslam tu Allahumma ighfirli, buat pendek sikit. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa. Allahumma ighfirli ni maknanya sini dia kata, ya Allah, dengan pujian Kau ampunilah daku. Ighfirli maknanya minta ampun. Faham boleh? Istighfar ni, Allah ighfirli ni, kita istighfar pada Tuhan. Faham boleh? Faham boleh dah? Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku ni. Mana istighfar? Ya, ingat baik, ingat baik. Makna istighfar ni kita balik kepada kata dasar, ghafara, istighfara ni, istighfar ni makna kita minta Tuhan tutup. Tutup apa? Tutup segala dosa yang kita lakukan atas dia, yang dicatat dosa amalan kita. Tutup tu. Tu istighfar. Taubat lain pula. Tiap-tiap orang tu ada surat amalan. Rokik dan atik ditulis kita. Belah kanan saya, belah kiri saya tulis surat amalan kita. Kiamat kelak kita nampak amalan kita molek belah kanan, buruk belah kiri. Alhamdulillah. Kita nampak pula bayang kita lah. Uduh belah kanan ni tak ada belah kanan hak molek. Uduh je ada. Kita nak bukti banyak benda yang kita dah buat di sekolah Jepang. Tulis itu. Dah kita tengok mana tu? Astagfirullahalazim. Ighfirli. Ya Allah ampunkan. Ni. Hak ni yang kita apa. Gobar. Itu istighfar ni. Tutup ni. Ighfir mana ustuk, tutup hak tulisan malaikat tu, hak buruk kita tutup, minta tutup. Orang kata istighfar tu taubat. Bukan taubat. Taubat syukur, istighfar syukur. Istighfar makna minta Tuhan ampunkan dosa kita yang dicatat dosa amalan kita itu, supaya dihapuskan catatan yang huduh-huduh tu, sapu. Yamhullahu ma yasha' kan, Tuhan hapuskan apa yang ditulis kan. Itu lah. Dalam malang Nusa Sabah. Wasbitu wa indahu ilmul kitab tu, yamhullahu ma yasha', Tuhan sapu amalan kita tu. Huduh tu sapu. Jampak. Itu makna istighfar, makna minta Tuhan tutup aib kita, dosa kita. Jangan heboh depan ramai, malu. Biar Tuhan hapuskan. Tak timbul masalah. Bila Tuhan tutup, ni yang kita dapat rahmat Allah. Ni kalau dapat pun keadilan Allah, keadilan dia, bukan adil lah. Tapi kita minta juga. Pasal Tuhan kata, Nabi kata dalam hadis dia, inna bani adama khata'un. Semua anak Adam ni dosa belaka. Tak ada orang pun yang tak berdosa, melainkan Nabi saja yang maksum tak berdosa.
Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam start daripada Nabi Adam sampai sekarang ni khata'u. Ada salah belaka sebab kita ni bukan malaikat. Malaikat tak apa, dia maksum. Dosa belaka. Anak berdosa, entah berdosa. Semua dosa belaka. Ayah kita berdosa. Tapi tuan kata, wa khairu al-khata'in at-tawwabu. Orang yang baik sekali dia bersalah, dia bertaubat. Jangan bertaubat. Buat dosa ni bertaubat. Orang tu dia buat pula, bertaubat lagi. Tak apa-apa. Adalah hadis ke apa. Bertaubat dengan Tuhan ni. Tapi orang Kristian lain dia buat salah, hari Ahad dia pergi gereja. Priest dia tu ampun dosa. Hari Ahad lain buat dosa pula, pergi gereja pula ampun. Kita dak terus direct dengan Tuhan. Dia bergantung pada orang tak. Kita lain, kita directly immediate tu pada Tuhan. Maknanya ikhlas kita dengan Allah, dia melalui gereja tu. Itu beza dan kita lebih pure. Dia lebih bersih. Itu dia. Habis tu dia. Hanya membaca tasbih adalah lebih utama daripada berzikir. Itu dia. Kalau kita baca tasbih, Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim, lebih baik daripada kita berzikir. Kita Allahu Akbar masa rakaat tu dia berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih baik kita tasbih. Pasal zikir dah tepat dia dah. Pas maya dia zikir, orang belajar orang. Apa ke campur-campur ni zikir tu, tepat tasbih lah. Tak betul? Gitu. Betul, tepat masing-masing ya. Pak zikir, pak tasbih. Tu. Jadi kalau bertemu dua tu boleh berzikir, tapi lebih molek kita tasbih kan tempat tu rumah dia tu lah. Tahu rumah dia, kawasan dia tu, kawasan kita rakaat tu, rumah dia tu, kerja rakaat tu, kerja kita rakaat ialah tasbih, bukan berzikir. Bukan zikir Allah tu lah. Tu dia. Dan kata dia, membaca tasbih 3 kali diteruskan dengan zikir Allahumma, tu lagi bagus tu. Subhanallah azim, Allahumma laka raka'tu wa bika aslamtu tu. Allahumma laka raka'tu wa bika aslamtu wa bika amantu, atau masa sujud Allahumma sajadtu wa bika amantu wa aslamtu. Tambah sikit belakang tu. Tasbih. Akhir sekali sampai tasbih tadi 11 kali. Ini pada awal semasa diri. Saya nak tanya, apakah alamat seseorang itu dalam sembahyang dia dapat terus direct langsung pada Allah Ta'ala tu? Molek-molek ada hati dia dengan Tuhan tu. Pada belum semayang tu macam-macam, mari letas hati, buat apa Tuhan gitu, tak apa buat beginilah, gitu jadinya, begini jadinya. Jadi kita nak buangkan penyakit itu, di mana letaknya? Letak mana? Kadang-kadang orang miskin kan, dia bersungguh. Tapi kalau anak kabur, nescaya jadi culture shock. Kita berasa kesian dia. Tuhan bersifat Rahman. Mengapa kami tidak? Orang miskin. Mana Rahman Rahim Tuhan? Dia mula suruh khabar. Dia suruh khabar. Mana Rahman Tuhan Rahim Tuhan? Saya miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, bersifat Rahman, kasih sayang, mengkasihani kepada hamba. Kami jadi begini, miskin. Mana rahmat Allah, wahai Tuhan kepada saya. Mana jawab kan ni? Kau payah jawab dah, cikgu. Senang, siapa salah? Salah belaka kita ni. Satu malam tu Nabi khabar sebuah kampung tu ada seorang miskin tak boleh tidur malam.
Tak cukup pakaian, perut apa ni teruk, perut ni kembung tak makan. Orang miskin. Kemudian Nabi pun jawab, ma'a Nabi wajarhu jai'un. Kalau ada dalam kampung tu jarang-jarang kamu, dibiarkan jarang kamu hidup kelaparan mana tak boleh tidur, semua sekali orang tu tak percaya dengan aku. Tak beriman dengan aku. Aku jawab baik ke jarang. Awak dah tahu kejaran lapor orang miskin lah. Jarang tanggungjawab dah. Orang kaya di mana? Orang pertama sekali dipanggil orang kaya daripada masa keluar. Mengapa biarkan jangan lapor? Tak salah ha? Dia kata gitu, dia menzahirkan apa ni rasa kecewa dia tu oleh sebab dia kurang iman kan, orang awam kan. Dia ingat Tuhan salah. Tuhan ajar dah apa tahu keluar zakat, buat baik dengan jiran gitu gini, wajib tolong je. Orang kaya yang tak menolong orang miskin lah tu, dia orang pertama sekali kena soal dia keluar. Min aina laka hazak? Mu banyak harta dia mana? Ada benda dah. Takkan harta banyak tu bersih belaka dah. Cek gerestang dia akak keluar. Min aina laka hazak? Ada seorang gubernur di Bahrain dulu, Ibn Latbiyah nama dia. Ibn Latbiyah ni orang lelaki bukan perempuan. Dia ni Nabi latih jadi gubernur di Bahrain. Bahrain tu lah. Pergi dia kutip cukai usyur, cukai zakat, cukai jizyah, cukai pertanian. Setahun sekali orang pergi. Pergi di Madinah. Jumpa Nabi Madinah. Dia berkata, hazali wa hazalak. Ini hak saya Rasulullah, hak ni hak Rasulullah, hak negara. Dia kata. Nabi tanya, kalau saya dak latih awak ni menjadi gubernur, boleh tak banyak ni duit ni? Banyak sangat ni. Ayah awak tak latih awak jadi gubernur ni, saya latih pada awak ambil di mana duit banyak ni? Min aina laka haza? Ambil di mana duit? Itu kat dia mendapi harta tau. Set saya buang-buang. Kena clear lah mana. Siapa kita orang Nabi? Itu cara dia. Itulah. Tu. Jadi orang miskin tadi dia perhati tadi jangan salah Tuhan dia. Salah masyarakat tu tidak bersatu, tak tolong orang miskin dia. Tu dia. Hukum zakat ada, sedekah ada. Ada. Itu dia. Ingat baik, jangan kita perjudi dengan Tuhan. Sebab hukum tu tetap ada. Orang kaya pertama sekali dipersoalkan pula. Lambat pula nak selesai tu. So kita orang miskin suruh masuk surga. Tak ada benda. Nak rasuah tak ada apa hal dah. Tak ada benda kita. Rasuah apa kita? Masuk. Orang kaya itu banyak dia. Jadi kita harap kita dalam semayang tadi, biarlah kita minta Tuhan ampunkan dosa kita dan jangan kita perjudi dengan Tuhan. Kalau sakit pun tak apa, reda lah. Kalau gigi pun tak apa. Sakit, menangis lah, tak apa tu. Teman tobat kita menangis sakit lah. Tapi reda dengan Ta'ala tu. Kerana kita hamba dia. Sakit dan reda dengan Tuhan. Dengan semayang. Sebab tu Nabi bila susah di semayang. Nabi bila susah di semayang. Dia serabut semayang. Wa idza hazibahu syai'un faz'ala salat. Wa idza hazibahu syai'un faz'ala salat. Bila Nabi kena satu perkara yang bermasalah, terus dia pergi semayang. Allahu akbar, tenang jiwa dia sampai sudah. Itu dia. Jadi semayang tu sebagai satu penggerak emosi kita menjadi tenang, jiwa kita jadi tenang. Itu dah semayang tu sendiri. Tu. Makruh rokok hanya pada batas minimumnya. Makruh rokok pada batas minimum. Kita rokok gini kan? Sepaling kurang. Allahu akbar. Cukup dah syarat ni, syarat hukum fi'li ni cukup. Buat gini makruh. Kalau nak molek tunduk lagi. Macam papas keping. Tu. Makruh mana tak berdosa. Tak berdosa.
Habis kata dia, wa yusannu li zikrin ayjafi mifaqai an jambi wa batnahu an fawzai bi ruku' sujudi wa li ghairi an yaduma fima ba'dahu li ba'din. Sunnah bagi lelaki merenggangkan antara siku dengan lambung perut dan dengan waktu dengan paha pada waktu rakaat. Lelaki bila dia rakaat tu dia kena apa ni, renggang siku ni. Perempuan kena rapat sikit ke tubuh dia tu, renggang sikit ni, kena renggang sikit. Sunat bagi selain daripada sunat lain daripada lelaki-lelaki tadi, pada sujud agar menghipikkannya. Kalau masa sujud apa, dia kena kepik sujud, jangan dibukir begitu. Itu perbezaan lelaki dan perempuan. Lelaki dia kena bukir sayap dia ni, kalau perempuan kena kepik ni. Itu dia. Peringatan, dalam membongkok untuk rakaat wajib tidak dimaksudkan untuk yang lain. Apabila kita rakaat gitu, kita maksudnya rakaat lah. Jangan kita ingat untuk orang lain. Dia rakaat tu lagi tunggu sujud. Sujud apa tu? Sujud tilawah katakanlah. Tu saya tahu. Jangan gitu. Sujud tilawah cara lain. Sujud rakaat biasanya gitu lah. Tapi ada orang tu katakan dia nak sujud tilawah, dia baca ayat sajadah pada waktu subuh. Lepas tu dia rakaat tu, dia rakaat kan macam rakaat biasa ni. Tak boleh rakaat terus lah, sujud tilawah jadi. Dia kalau tambah sujud tilawah, rakaat gini lah. Patutnya tidak. Jadi kalau nak sujud tilawah, rakaat terus, tunggu sujud. Kalau tambah sujud tilawah, rakaat gitu lah. Tidak, jangan tukar konsep rakaat kalau sujud tilawah, konsep rakaat seperti biasa kita buat hari ni. Yang tukar niat kerana rakaat biasa, rakaat sujud tilawah, rakaat terus, sujud terus sujud. Itu dia. Seandainya membongkok untuk sujud tilawah, ini ada sini. Seandainya membongkok untuk sujud tilawah, lalu setelah sampai ke batas rakaat tidak jadi sujud, itu dia, maka tidak sah rakaatnya. Itu dia. Jadi tu jangan buat keliru begitu. Jadi sebab tempat tu berlainan, cara berlainan tu. Sujud tilawah rakaat terus, ni separuh tu rakaat biasa. Kalau rakaat biasa separuh tu lah. Kalau rakaat untuk sujud tu lah. Itu dia. Lalu setelah sampai pada batas rakaat tak jadi sujud, maka tidak usah rakaatnya, kena rakaat semula. Tapi harus berdiri tegak dulu, kena bangun dulu. Bila kita rakaat tak jadi rakaat, bangun semula, rakaatlah. Tidaklah. Itu dia, bangun semula. Pasal apa boleh bangun tu? Pasal kesalahan, bukan sengaja buat, kerana lupa jahil. Bangun rakaat semula macam biasa tu, rakaat semula. Bukan tidak sah. Yang kedua rakaat tu pula dah sampai rakaat, ingat rakaat yang kedua. Dia rakaat pertama dia lupa. Rakaat sampai rakaat kedua baru dia lupa. Dia tambah rakaat lagi di belakang. Tak apa. Ya. Habis. Sikit lagi, walau syakara al-ma'mum wa sajidun haraka lazim intisabun tafarrun summa ruku' wala yajruk yang raki'an. Andanya selain dia makmum, Osman Zadiri ya. Muka surat 145. Andanya jikalau selain makmum maknanya orang sembahyang diri.
Kalau seorang-seorang diri bersujud, ia merasa ragu sudah rokok ke tidak ni. Tu dia. Maka spontan ia wajib berdiri tegak lalu berrokok. Tak boleh bangkit berrokok tanpa tegak terlebih dahulu. Ini satu cukup. Kita seorang-seorang diri. Kita seorang-seorang diri ni dengan baik. Tak mana kata tu, apabila selain makmum, maknanya orang seorang diri ni. Selain daripada makmum, orang seorang diri ataupun orang jadi imam. Apabila selain daripada makmum tu orang seorang diri di rumah dia sujud, ia merasa ragu apakah sudah rokok. Dia bangun tu, dia pun sujud, patut rokok dah. Tu dia. Tengok ya. Apabila kata dia, ia merasa ragu apabila sudah rokok, maka spontan ia wajib berdiri tegak lalu berrokok. Tak boleh begitu berrokok tanpa tegak terlebih dahulu. Boleh faham tu? Boleh faham tak? Dia rokok. Tak tahu. Dia ragu-ragu adakah dia rokok tidak. Tengok dia kata ni, tengok ni. Tengok molek ayat tu. Tengok molek. Anda kata ia merasa ragu apakah sudah dirokok. Ya. Maka spontan, kata dia spontan, ia wajib berdiri tegak lalu berrokok. Tak boleh bangkit berrokok tegak terlebih dahulu tanpa tegak rokok. Dia rokok tu, dia was-was. Dia was-was tu makna dia rokok tak rokok ni. Dia kena bangun dulu. Bangun gitu tidak. Rokok balik. Gitu cara dia. Jadi jangan pula dia ingat dia rokok tak. Dia bangun tu, rokok itu tak boleh gitu. Dia bangun tu, tidak. Ya. Biar apa ni, biar dia tamak-inah tu baru rokok. Lepas tu tidak sujud. Jadi makna di sini kalau suatu hukum semayang ni kena ingat baik. Katakanlah kita tinggal rokok. Rakaat pertama kita tinggal rokok. Semasa diri ni sebab memang tak boleh lah tu. Pasal kita rakaat pertama kita tinggal rokok. Ya. Baca alham. Tak tu? Baca alham. Ya. Siapa wabil waladhdallin amin. Lepas tu rokok dah. Dia sujud terus. Sujud terus kan? Bukan sengaja. Bukan purposely, willingly bukan. Bukan sengaja. Dia bangun. Rokok tidak lah. Sujudlah. Bangun rakaat kedua dah. Baik, satu jelas tu. Masalah yang kedua, bab lain pula ni. Dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Abi waladhdallin. Dia turun sujud. Tak tahu mana dia tak rokok Dia turun sujud Dia duduk. Sujud yang kedua. Dia bangun. Tak tahu. Dia bangun tu. Dia rokok. Tu. Temu rokok sama rokok tak? Kan? Rokok temu, dia tengah rokok. Rokok kedua temu rokok tak? Kena tambah rakaat belakang. Kerana dia buat sampai ke pekat yang sama ditinggal, yang sama diingat.
Ditinggal rokok, dia ingat pasal rokok juga orang kedua tu. Jawabnya ganti seorang belakang. Boleh betul tak? Boleh faham tak? Itu dia. Dipanggil taktik. Itu kaedah dia. Maknanya baru berdiri balik seorang, baca lah, boleh ada. Buat sorak lagi, salah. Cara dia. Kalau belum sampai rokok yang kedua tu, tak apa lagi, dibangun rokok lihat tu. Habis itu dia. Kemudian yang ke apa ni pula? Wasadisuha i'tidal. Yang keenam rukun sembahyang itu ialah i'tidal, maknanya berdiri betul. Lepas tu rokok. Wallahu alam. Kita baca nota sikit. Baca nota sikit dah. Tengok muka surat 2, gunaan rokok dan sembahyang. Gunaan rokok dan sembahyang, ya. Istilah hana buat gunaan ni macam kita belajar juga. Kalau kita belajar ekonomi, tak tu nak cari untung lah. Ada distribusi consumption dan sebagai ada pengeluaran, ada penggunaan, ada permintaan, ada customer dan sebagainya. Nak cari untung lah. Itu gunaan. Dia panggil apply ekonomi. Ni apply ibadat. Gunaan sembahyang. Apply rokok. Apa guna rokok? Apa application of rokok tu? Application of solat tu. Apa dia guna dia? Guna dia. Manfaat dia. Profit dia tu. Kita tengok. Gunaan rokok dalam sembahyang. Nak buat apa rokok tu? Hoi. Rokok dalam sembahyang kita itu sebagai alamat. Alamat apa? Tanda zahir kita menghormati dan mentazimkan Allah. Kita rokok tu, kita nak menandakan kepada Allah, bukan kepada kita, bukan kepada orang ni, kepada Allah. Ingat kepada Allah. Tu rokok begitu tu nak menandakan kita ni sebagai hamba yang hormat kepada Allah. Allah lah, hamba lah ini. Ada konteks antara Allah dengan hamba. Ada konteks hamba dengan Allah, Allah dengan hamba. Kata Imam Ghazali, kalau seorang tu dia mengaku tu Allah hak dia, niscaya dia tu jadi hak Allah. Maka inilah kan Allah lalu. Maka nalillah kan Allah lalu. Barang siapa yang sanggup mengatakan hati dia Allah tu hak dia, maka Allah kata mun hak aku. Itu dia. Rapatnya konteks jazbah antara hamba dan Allah. Itu. Kita ada sifat kehambaan, Allah ada sifat ketuhanan. Jadi ada rakyat, ada hamba. Ada rakyat, ada kerajaan. Ada negara, ada rakyat. Ada Allah, ada hamba. Itu dia. Jadi dalam bahasa Melayu, ta'zimnya subhanallah azim itulah, ta'zim subhanallah azim satu. Berarti kita mengagungkan kebesaran martabat Allah. Subhanallah azim. Subhanallah azim. Masyaallah, agungnya Allah. Dia agung apa? Tengok saya buat andaian. Dalam Quran Tuhan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Puji itu bagi Allah yang mentadbir alam. Alam apa jenis? Alam cerah, alam gelap, alam kubur, alam akhirat, alam hidup, alam mati, alam jabaru, alam syahadah, alam ghaib. Banyak alam tu. Kita ambil hak sekarang. Sekarang ni alam cerah. Terang hati kita. Takdir keandaian Tuhan terik cahaya matahari. Tuhan terik mati habis tenaga elektrik.
alam gelap. Apa nak kata kita pada masa itu? Budak kita menangis. Semua sekali jadi sejuk belakang, jadi air beku. Itu dia. Itu menggambar kebesaran Tuhan. Dulu alam tak ada. Alam ni datang daripada tak ada. Daripada tak ada alam. Daripada tak ada alam. Jadi tak ada tu kosong. Ni Allah, ni tak ada, ni alam. Pada masa alam tak ada ni, tiba-tiba berlakulah satu gas. Dukhan dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Wahai dukhan tu satu gas. Dia berkembang, jadi air, jadi laut. Lepas tu jadilah haiwan, ikan, sungai dan sebagainya. Dalam masa tempoh 3 triliun tahun. Bukan bilion, triliun tahun. 3 tu campur dengan kosong-kosong 12 utik. Andanya benda ni tuan terik je. Tuan terik gelap dah, tuan terik nafas aje. Tuan ingat kat oksigen ni, oksigen ni. Nipis je, tinggal 10% je. Berdesang yang kita. Nak mati lela. Itulah agungnya Tuhan bagi kita. Banyak kemudahan bagi kita ni. Senang sangat bagi kita ni. Sombonglah kita. Mati sekali je, hidup lama dah. Betul ya? Hak mana mati? Hak mana apa? Nafas tak keluar, tak masuk, beku nafas kita. Itu mati. Itu dia. Dan sebab berlanggar, dan sebab lemah laut 3 minit masuk laut tak bernafas, mati. Sebab berlanggar dan sebagainya. Jadi mati kita sekejap je. Sebab mati banyak, tapi sekejap je. Hidup kita lama. Berapa tahun lah kita hidup ni? Balik akal aku lah. Kita kena jagalah habaq bahasanya. Yang kita ni tertakluk pada tadbir Tuhan. Tadbir Tuhan kita ni, itu dia, tadbir Tuhan. Sebab Allah Tuhan buat ni untuk kita mengenalkan dia. Tuhan kata, Tuhan kata, kanzan makhfiyan. Aku berada dalam perbendaharaan yang tersembunyi kerana Allah tak ada lagi. Orang tak ada. Dunia tak ada. Udara tak ada. Oksigen tak ada. Gas tak ada. Atom tak ada. Semua kosong. Bila Allah tak ada, Tuhan saja yang ada pada mutabat qadim dan azali dia. Tuhan ada pada pakat qadim azali dia. Azali dia qadim menunjukkan dia ada. Kemudian Tuhan nak jadikan Allah ni. Nak buat apa? Fa khalaqtul alam. Aku jadikan langit bumi. Nak buat apa je langit bumi? Tuhan kata, lihat arifani, biar orang kenal aku. Dah kenal Tuhan. Inilah tanda bekas buatan dia. Syukurlah kita pada Tuhan. Jangan cerca buatan Tuhan. Sebab tu kena tasbih banyak. Subhanallah, subhanallah. Jangan benda hudur-hudur sikit. Orang tak ada mata kata Allah. Mulut raya orang katalah, jangan cerca. Hati kita, subhanallah, subhanallah. Ingat Tuhan. Yang cerca, Tuhan dengar. Cerca buatan Tuhan ni. Subhanallah. Nabi kata, bila kamu temu benda yang pelik-pelik, tasbihlah pada Allah. Bersihkan hati benda Allah. Kita benci benda tu kan. Benci tengok lah. Jijik, kotor lah, busuk. Jangan kita kata begitu. Tuhan tahu, dia dengar kita kata. Kita kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hilanglah ingatan kita kepada benda yang buruk tadi. Mana tak cerca buat Tuhan lah. Tak cerca Tuhan lah. Pasal Tuhan buat belakang tu. Itu Tuhan jauh kita. Itu dia. Itu dia kata di sini. Ta'zim itu berarti kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Jangan protes, jangan cerca buatan Tuhan tu. Yang boleh dilakukan pada masa tertentu dalam sembahyang. Masih berdiri, kita baca alhamdulillah, puji bagi Tuhan. Masih rukuk, subhanallahil aziz, subhanallah aziz, subhanallah aziz. Masih sujud subhanallah. Oh, hebatnya ajaran ini. Hebatnya ajaran ini. Dia menyembuh emosi kita. Menyembuhkan hati kita yang rasa sedang tu, yang rasa kepayahan tu, rasa rahat tu. Itu dia. Dalam maqasidus solah menegaskan maksud nama kitab ni, nama kitab. Dalam maqasidus solah dalam kitab maqasidus karangan Sultan Ulama ni, Yazid bin Abdul Salam, menegaskan secara jelas bahawa rakaat itu merupakan sebahagian daripada cara kita mengagungkan Allah. Jadi bila kita subhanallah aziz, subhanallah aziz, itu cara kita mengagungkan Tuhan kita. Jangan ingat ke lain, ingat ke dia, Allah, subhanallah.
Allah, subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah. Semua Tuhan tu perfect belaka. Perfect maknanya complete, sempurna, tak ada kurang pun. Tu dia. Mengaku secara beradab tu, hoi, subhanallah, 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 subhanallah. Seberadab. Apa beradab? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna beradab ni? Saya beradab. Hormat ke dia, tenang ke dia, ingat ke dia, terpesona dengan, sejuk dengan dia, cerah dengan dia, nyata dengan dia. Itu beradab. Jangan ingat lain. Ingat lain, tak ada adab kita dengan dia. Itu beradab maksud dia. Ada adab mana di semayang tu? Jangan beradab ya. Jangan sombong jangan sombong. Bila semayang jangan sombong. Dan kerana itulah dalam masa kita sedang rokok itu, kita perkuatkan rokok itu dengan bacaan Subhanallahazim, Maha suci lah Allah. Maha suci Allah ni kita sebut dalam bentuk insyaiyah, biar nyata. Maha suci Allah, siapa maha suci tu? Siapa yang mensucikan Tuhan tu? Siapa yang mengagung Tuhan? Saya lah. Kalau begitu cerita maha suci Tuhan, itu cerita. Kita nak saya mensucikan Tuhan. Aku membersihkan kau. Aku menyatakan kau suci. Aku tak peduli dengan kau. Aku tak buruk sangka dengan kau. Itu dia. Kita sendiri khabar dalam hati kita. Mana ada perasaan kita hormat ke dia tu. Itu mana insyaiyah dia panggil. Bukan cerita tu. Kenyataan tu. Maka sucilah Allah. Allah Tuhanku yang maha agung. Yang kita mengucapkannya secara insya'i. Insya'i jadi sungguh. Insya'i tulis jadi sungguh. Insya'i jadi sungguh. Subhanallah, subhanalazim. Jadi sungguh hati kita terpesona dengan subhanalazim. Jadi sungguh hati kita tunduk kepada subhanalazim. Jadi sungguh hati kita rendah diri kepada dia. Rendah diri kepada dia. Itu insya'i dia panggil. Insya'i jadi sungguh maknanya. Bukan sebut saja, jadi sungguh hati kita terpesona dengan dia. Kalau tak jadi, namanya khabari. Khabar cerita saja nak buat apa. Tuhan Maha Suci, cerita Tuhan Maha Suci. Kita nak ada pengalaman hati kita, jadi sungguh. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati kita tunduk dengan dia, tak sombong dengan dia. Itu Allah Akbar. Jadi sungguh hati kita, jadi hamba dia, tak bersaudara dengan Tuhan, tak sombong dengan Tuhan tu. Jadi sungguh benda gitu. Itu insya'i. Kalau tidak, jadi cerita je. Puji pada Allah. Itu cerita. Kita berasa puji kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Pasal apa? Tahu nikmat kita. Balasannya, kita semayang, syukur pada dia. Begitu jadi nak. Insya'i nama dia. Kalau tidak, jadi khabari. Khabari macam cerita je. History. Macam cerita saja. Insya' ini benda tu jadi sungguh. Bila sebut Allah jadi sini, oh tenang, Allah jadi insya'i dia panggil. Itu dah ilmu akhlak hati. Ia menjadi sungguh dan merasai kesannya pada jiwa kita yang sensitif. Apa sensitif? Menjazbah pada hati kita nak Tuhan Macam orang lapar orang lapar dia nak apa? Nak makan. Beri makan senang dia. Orang dahaga beri air, minum dia. Lega, pasal happy, satisfied dia. Tapi orang beriman, dia nak dahaga ke Tuhan. Allah, senang hati. Allah. Ingat apa dia? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lega hati. Itu dia jazbah. Itu bagi hati kita yang beriman kepada Tuhan tu. Syah Waliullah Dahlawi berkata dalam karya agungnya, Imam Dahlawi dia disebut dalam karya dia, kitab dia, nama kitab dia Hujjatullah Al-Balighah. Kitab tu dia 2 juzuk. Hebat-hebat belaka tu kitab tu Allah. Kitab yang bersifat autoritatif, yang ada autoriti, yang mutabar, bersifat autoritatif, yang unggul yang berwibawa. Dia buat komentar begini. Asal pada rokok itu, saya dah terjemah sini. Al-aslu fi zalika, asal punca rokok itu anna hudu'al qalbi ilaihi, hendaklah hati kita Allah suruh diri pada khusyuk pada Tuhan. Khusyuk maknanya rendah diri. Asal rokok itu
Ini sarang dia saja, ini alat dia saja, ini saja. Asal dia Allahu akbar. Asal dia khudu'ul qalbi ilah, hati kita guna dia ke dia. Itu asal wakaf. Kalau kita wakaf tu, ingat betul wakil yang bukan tu. Itu batu kaki apa nama? Sebuah kaki. Sebuah kaki. Ini bukan sebuah kaki ni. Ini kerja Allah. Itu kerja alam syahadah, alam dunia yang. Ini bukan. Itu kerja nafsu kita, kerja akal kita. Hati kita Allah. Khudu' bil qalbi. Warak hati kita Tuhan. Itu kerja wakaf. Itulah. Itu dah lawi punya pandangan. Waliullah. Si Abdul Rahim waliullah dah lawi. Dah kita utus al-balighah tu. Dia tengok kita dia angkat tangan. Hebat orang, alim besar. Ini rokok tu asal ni hati kita mesti tunduk pada Allah, hati kita mesti khusyuk pada Allah, hati kita mesti ini diri kepada Allah. Hati kita mesti lembut hati dengan Allah. Allah. Masa rokok. Jadi kalau kita tidak belajar ilmu ni, hati kita keras sokmo. Ya, baca fiqh aja, keras hati kita keras sungguh nak betul rokok tu agak takbir Allah macam udang, seperti udang macam. Tu susahnya pasal hati kita tidak bersih. Tu payah dia. Ini senang aja. Wa tawajjuhu ilahi ta'zim wa rahbatan amr khafi. Kata dia, bila kita rokok tu, kita hati kita rendah diri pada Tuhan. Kita tawajuh menghadap ke dia, kita gemar ke dia, kita kasih ke dia. Perkara ni amrun khafi, benda yang sulit. Orang tahu kita saja dengan Allah. So tanya dia awak khusyuk tak? Tak kena jawab kita khusyuk kan? Pasal apa? Apa nak buat orang? Kita dengan Allah kan? Allah kita Tuhan tengok kita. Bila kita kau orang tarik lalu. Kali-kali tak kelas dah kita. Pasal kau orang. Kita aja Tuhan. Rahsiakan benda ni. Sama juga malam raya, malam puasa. Malam Zulqa'dah. Nampak benda, tak ada petanda-petanda fenomena nampak benda malam Zulqa'dah. Esok kata ke malam tak ada. Saya temu malam Zulqa'dah. Jangan kamu kau orang lagi. Kamu lek tu. Ujuk dia panggil tak? Jangan, kita hamba Allah jangan ujuk. Kita nak Tuhan tu memang ikhlas. Jangan jadi ujuk. Kata Sultanul Ulama, dikhususkan rokok itu dengan bertasbih yang kita ucapkan subhanal azim tu, kerana amalan rokok itu untuk hati kita menyatakan sifat kebesaran Tuhan, berkehendakkan hati kita hendak apa? Kena rasa rendah diri dan tunduk rasa hati hadirat Tuhan. Nak mudahkan biar hati kita lembut, ingat dalam hati kita. Itu dia. Jadi dengan itu barulah nyata kita rasa mendekati secara pengakuan hati, pelakuan hati, halah qalbiyah, pelakuan hati yang mempaatkan. Baru kita rasa ada manfaat ni dah berasa. Pasal apa? Hati kita rahat dengan Allah, cerah dengan Allah, nyata dengan Allah. Mata hati kita terbuka, cerah, jelas, bahasa asyik. Di situ manfaat ada. Itu dia panggil gunaan lah tu. Itu dia. Dengan inilah rokok kita bermakna insya'i. Rokok kita jadi insya'i. Jadi sungguh mana rokok tu? Sungguh jadi. Jadi sungguh. Bukan lara-lara dah. Jadi sungguh. Bahasa ikhlas. Bahasa sejuk mata hati. Hormat kepada Allah. Tidak khabari lagi. Bukan cerita ni dah. Rasa benar pengalaman itu. Macam apa ni? Macam anak kita tadi lah. Orang lapar. Dia lapar kita tak tahu. Dia kan boleh lapar. Macam lapar kita tahu. Beri air. Baru dia tahu sedapnya air, nikmatnya, rahmatnya. Itu pengalaman orang lapar. Pengalaman berimak bila dia rokok tu ingat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Maka dengan sedemikian mudahlah kita fahami hikmat tasbih subhanallah a'la tu. Masuk sujud pula. Untuk dua dimensi, dua segi, iaitu
Bagi Allah bersifat suci, dia bersifat kekurangan. Pertama sekali kita baca subhanallah tu, kita nak menggambar Tuhan tu maha suci, dia bersifat kekurangan. Tuhan tu maha suci, dia bersifat kekurangan. Tuhan tu bersifat-sifat yang kemuliaan, tak ada kekurangan kepada dia. Selagi pula bagi kita pula, kita tidak ada menaruh sebarang prejudis pada Tuhan tu. Tak ada berusaha dengan Tuhan. Dan harapan kita tak putus asa dengan Tuhan kita itu. Itu makna yang tergambar dalam hati kita, subhanallah. Kerana hati kita tu bersih dengan Tuhan. Apa yang bersih tu? Tak iktirak pada Tuhan. Iktirak mana apa? Tak protes Tuhan atas diri kita. Apa benda dia buat, kita terima saja. Kalau kena bala, redha, syukur dan ikhtiar. Bila turun nikmat, kita syukur pada Tuhan. Itu makna tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu cara dia. Itu cara orang semayang zaman dulu, zaman Rasulullah gitu cara. Rokok dia, sujud dia dan sebagainya. Ada makna dia. Ada signifikan dia. Ada manfaat gunaan semayang tu, guna sungguh pada dia tu menjadikan rahat jiwa dia semayang tadi. Orang Nabi kata arian Nabi sallallahu itulah. Itu cara dia. Wallahu a'lam.